Sultan Nazrin seru noktahkan perpecahan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah selaku Raja Pemerintah yang menjadi payung kepada rakyat pelbagai kaum. Baginda mempunyai tanggungjawab untuk memastikan semangat perlembagaan serta falsafah yang tersirat di sebalik penubuhan sebuah negara merdeka difahami, dihayati dan diluhurkan oleh rakyat jelata agar negara kekal berdaulat, buminya makmur dan warganya hidup secara harmoni dan aman. Hari ini usaha untuk memupuk perpaduan semakin diperlukan untuk menangkis suara-suara yang cenderung mengapi-apikan perasaan rakyat atas nama bangsa, atas nama agama. Suara-suara bernada permusuhan yang jika tidak segera dibendung berpotensi besar meracuni pemikiran rakyat untuk curiga mencurigai yang akan berakhir dengan pertelingkahan, perselisihan dan perpecahan, titah Baginda. Menurut Baginda, negara memerlukan pemimpin yang mengamalkan sifat inklusif, pemimpin yang memiliki azam dan kebijaksanaan, berupaya menganyam elemen yang pelbagai menjadi hamparan indah dan kukuh bertaut. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan buku Siri Titah 2 Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Dewan Tun Dr. Ismail Pusat Dagangan Dunia WTC pada 5 Ogos lalu. Dalam titahnya, Baginda memetik surah Hud ayat 118 yang begini terjemahannya. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Surah Hud bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjadikan semua manusia satu bangsa, tetapi Allah tidak mengkehendaki begitu. Pelbagai kaum adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Justru Allah Subhanahu Wa Taala beri kebebasan bagi manusia untuk membuat pilihan tersebut. Namun ia disertai dengan amaran keras bagi yang ingkar seperti dalam firman seterusnya iaitu ayat 119 yang begini terjemahannya. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Maknanya jelas, jika kita benar-benar berpegang kepada sumber rujukan iaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada khilaf lagi antara kita, mahupun perselisihan yang membawa kepada perpecahan. Islam adalah agama keamanan yang tidak menganjurkan peperangan atau jihad perang tanpa sebab. Perjanjian damai Hudaibiyah di antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin Mekah pada tahun ke-6 Hijrah sekitar 628 Masihi adalah bukti jelas akan sifat Islam yang aman dan cenderung untuk mengelakkan pertumbuhan darah di antara orang Islam Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy. Alangkah sedihnya apabila hari ini kita dihasut supaya menjadi sinofobia, iaitu takut kepada kaum Cina, walhal mereka sudah bersama nenek moyang kita sejak beratus tahun dahulu. Ingat lagi tak, sekitar Januari 2020, Tindakan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pusat Bandar Puchong 1 menggantung hiasan tanglung untuk sambutan Tahun Baru Cina menjadi kecoh kerana didakwa bersifat keagamaan dan menjejaskan keselamatan negara. Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, mempertahankan tindakan sekolah tersebut. Menurut beliau, dekorasi hiasan sambutan Tahun Baru Cina seperti tanglung adalah perkara biasa yang diamalkan sebagai tradisi masyarakat Cina. Selama kita merdeka tidak pernah jadi isu tentang tanglung. Kalau atas dasar keselamatan, kita boleh pertimbang, tetapi kalau sudah jadi tradisi, ia tidak jadi masalah, katanya dipetik beberapa media. Kebetulan Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu ialah Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulai dari DAP, Teo Ni Ching. Sebenarnya, isunya bukan salah sekolah tersebut menggantung tanglung, tetapi kebencian melampau kepada DAP yang majoritinya terdiri daripada kaum Cina. Sultan Nazrin tidak memihak kepada mana-mana parti politik, tetapi Baginda hanya mahu menoktahkan kemarahan api perpecahan yang berpotensi akan menghancurkan sebuah negara. Seiring dengan seruan Baginda, jom channel panjangkan mesej perdamaian kepada seluruh warga Malaysia. Jangan kerana ingin bereksperimen untuk merasa pentadbiran baharu, kalian terperangkap dengan retorik sempit perkauman yang berselindung di sebalik nama bangsa dan agama. Fikirkan tentang masa depan yang gilang gemilang apabila negara kembali menjadi salah sebuah daripada 30 ekonomi yang termaju di dunia. Hanya dengan memilih tawaran daripada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani.